Cuma perkataan qidam tu kita kata al-awwal wal akhir. Tak apa dia nak guna qidam, cuma kita kata qidam ni bahasanya hambar sangat. Kerana Quran kata kal urjunil qadim abaukumul aqdamun, seperti seludang tamar yang qadim. Qadim ni bermaksud sudang yang lama. Jadi perkataan qidam ialah perkataan yang merujuk kepada perkara yang lama yang ada awalnya. Maka al-awwal wal akhir seperti yang mana Allah gunakan lebih tepat. Dia macam ni, Al-Qadim atau Al-Azali yang ia semakna dengan Al-Awwal, jika disandarkan kepada Allah, maka maknanya akan menjadi la bidayata liwujudih, iaitu tidak ada permulaan bagi wujudannya. Manakala Al-Qadim jika disandarkan pula kepada makhluk, maka ia akan jadi makna taqadumul ahdi waz zaman, telah berlalu ke atas makhluk itu masa, asyai'ul ladzi madu alaihi zamanun tawil, iaitu sesuatu yang berlalu ke atasnya waktu yang lama, bukan dengan makna tidak ada permulaan baginya. Bukan macam kita sandarkan kepada Allah, tidak. Maka firman Allah Ta'ala hatta adakal urjunil qadim, al-qadim dalam ayat ini yang merujuk kepada al-urjun, iaitu tangkai atau seludang tamar yang berada di bahagian atas pokok tamar. Jika tangkai itu sudah berlalu masa yang lama ke atasnya, ia akan menjadi kering lalu melengkung. Macam itulah juga bulan. Apabila bulan itu bergerak mengikut fasa-fasanya, maka pada hujungnya nanti bentuknya nampak melengkung. Ini yang disebut oleh Al-Mufassirun termasuk Al-Qutubi dan juga lain-lain. Dalam ayat ini, Al-Qadim disandarkan kepada makhluk datang dengan makna sesuatu yang berlalu ke atasnya waktu yang panjang, bukan dengan erti tiada permulaan baginya, tidak. Okey, menyandarkan lafaz Al-Qadim yang semakna dengan Al-Awwal kepada Allah, ia adalah apa yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Al-Imam At-Tahawi, salah seorang daripada ulama salaf, dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, ketika beliau menjelaskan tentang akidah seluruh umat Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia kata hadza dzikru bayani aqidati Ahlus Sunnati wal Jamaah. Katanya, lihat apa dia kata, qadimun bila bertidak, daimun bila intiha. Mafhumnya Allah itu maha qadim tanpa ada permulaan, daimun yakni kekal tanpa penghujung. Juga Al-Imam At-Tabari yang dia salah seorang daripada ulama salaf yang terkemuka, dia mengatakan dalam kitabnya Tarikh At-Tabari jilid yang pertama muka surat yang ke-34, beliau berkata al-qawlu fi dilalati ala anna Allah azza wa jalla al-qadimul awwal qabla kulli syai' wa annahu huwal muhdithu kulli syai'in biqudratihi ta'ala. Mafhumnya, pendapat pada menunjukkan bahawa Allah azza wa jalla adalah maha al-qadim, maha al-awwal, yang ada sebelum segala sesuatu, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Dalam kitab yang sama, halaman ke-36, At-Tabari mengatakan, mafhumnya adalah, maka jelaslah bahawa yang maha al-qadim, pencipta segala sesuatu, dia adalah yang esa, yang ada sebelum segala sesuatu, dan dialah yang kekal ada setelah segala sesuatu, dan yang al-awwal sebelum segala sesuatu, dan yang akhir setelah segala sesuatu. Selain daripada salaf, ramai ulama ahli sunnah yang lain setelah itu yang menggunakan lafaz al-qadim dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam karya-karya mereka. Namun, masyhur dalam kalangan puak yang dikatakan sebagai Wahabi, mereka mengingkari lafaz qadim ke atas Allah, seperti Salih Al-Fauzan, Al-Utsaimin. Bahkan sebahagian mereka melampau hingga mengatakan ini adalah ilhad atau kekufuran. Wal'iyadzu billah. Dr. Asri, entah bila entah kata lafaz Al-Qadim itu hambar, tidak tepat. Setelah penjelasan ini, adakah maknanya entah nak kata tentang pendapat entah sendiri atau pendapat Salih Al-Fauzan atau Al-Utsaimin dan seumpamanya lebih tepat berbanding dengan apa yang dibuat oleh sebahagian para salafus salih terdahulu? Lebih tepat dari Imam At-Tahawi? Lebih tepat daripada At-Tabari? Lebih tepat daripada ijma'? Kerana telah ada ijma' boleh menyifatkan Allah dengan Al-Qadim, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh seorang ulama hadis yang terkenal, iaitulah Al-Hafiz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sanatul Muttaqin jilid kedua muka surat ke-31. Adakah anda rasa suatu pandangan itu tepat jika ia menyalahi ijma'? Wal'iyadzu billah. Ijma' kalau sabit jelas tak dibangkang.